أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini ialah berkaitan dengan berapa harikah ataupun berapa lamakah tempoh yang dikira oleh hukum syarak sebagai boleh untuk kita menunaikan solat secara qasar. Apabila kita bermusafir, maka berapa lamakah tempoh yang dibenarkan kepada orang yang bermusafir untuk dia menunaikan solat secara qasar? Maksudnya ialah apabila dia sampai ke tempat yang dituju, katalah kita daripada Pulau Pinang, kita pergi ke Kuala Lumpur. Pergi ke Kuala Lumpur, kita dah sampai rumah anak kita ataupun rumah kawan kita. Itu tempat yang kita nak tuju. Dah sampai dah. Jadi berapa lamakah bila kita sampai ke tempat tu? Adakah bila kita sampai saja tempat tu maka dikira gugur keharusan atau tidak lagi boleh untuk kita menunaikan solat secara qasar, ataupun ada tempoh yang tertentu, 3 hari ke 4 hari ataupun 15 hari dan sebagainya, yang mana kalau kita berada di sana dalam tempoh itu ia masih dikira sebagai bermusafir. Maka itu antara isu yang kita akan bincang dalam pengajian fiqh perbandingan kita pada malam ini. Dan saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, sebenarnya berkenaan dengan tempoh ini pendapat para ulama itu banyak. Berapa lamakah yang dianggap sebagai harus untuk seseorang itu menunaikan salat secara qasar. Tetapi pada malam ini untuk tujuan mempermudahkan perbincangan kita, kita ambil 3 sahaja pendapat yang utama berkenaan dengan berapa lamakah seseorang itu dianggap sebagai boleh untuk menunaikan solat secara qasar. Pandangan yang pertama, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, ialah pandangan yang diwakili oleh golongan jumhur, majoriti ulama. Ini pandangan kebanyakan ulama. Ulama-ulama itu antaranya daripada mazhab Maliki, mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mazhab Hambali dan sebagainya. Baik. Dalam 3 mazhab yang utama ini, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, ketiga-tiga mazhab utama ini, mazhab yang muktabar ini, berpendapat bahawa seseorang itu tidak lagi boleh untuk menunaikan solat secara qasar apabila dia tinggal di tempat tu, dia duduk di tempat tu 4 hari ke atas. Bila dia duduk di tempat itu 4 hari ke atas. Baik. Ini di antara amalan ataupun pegangan sebahagian besar daripada masyarakat kita di Malaysia. Sebab tu bila kita dengar ada orang bercakap bahawa dia dah masuk 4 hari dah, maka dia tak boleh dah nak menunaikan solat secara qasar, kita tahu bahawa mereka ini berpegang kepada pendapat jumhur, pendapat majoriti kebanyakan ulama, termasuklah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan sekalian, dan juga mazhab jumhur ini, kebanyakan mereka dia kira 3 hari yang kata boleh qasar itu macam mana? Iaitu hari perjalanan tidak dikira. Contohnya, hari ini kita sampai di
rumah anak kita di Kuala Lumpur sampai waktu asar, kan, sampai waktu asar, maka boleh tak kita qasar semayang? Kita niat nak duduk rumah anak kita 3 hari je, kan, 3 hari. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i ini dan juga mazhab dan juga pendapat kebanyakan ulama Islam yang sama dengan pendapat Imam Syafi'i, dengan mazhab Syafi'i ini, ialah bila kita niat nak duduk di rumah anak kita 3 hari, bermakna tempoh itu dikira sebagai tempoh musafir. Itu dikira sebagai tempoh musafir. Itu pandangan jumhur. Maka bila kita sampai rumah anak kita, oleh kerana kita niat nak duduk rumah anak kita tu 3 hari, maka kita boleh sembahyang qasar sepanjang kita tinggal di rumah anak kita. 3 hari tu dia kira macam mana? Dia kira macam hari ni hari Sabtu, kan? Hari ni hari Sabtu, kita sampai rumah anak kita katalah waktu asar. Dah sampai dah rumah anak kita. Boleh tak untuk kita menunaikan solat secara qasar? Jawapan dia boleh, walaupun dah sampai rumah anak kita. Sebab apa? Sebab kita tidak niat nak menetap di situ. Kita niat nak duduk sekejap 3 hari. Maka kita semayang qasar pada hari ni, hari Sabtu, kan? Semayang asar kita semayang qasar, semayang isyak kita semayang qasar. Tapi yang hari ni dia tak kira sebagai hak 3 hari tu, dia tak kira. Dia tak kira. Dia kira bila? Dia start esok, dia kira 3 hari. Esok hari Ahad boleh semayang qasar. Lusa hari Isnin boleh semayang qasar. Orang Penang panggil tulat lah lepas tu. Tulat. Lepas lusa tulat. Tulat hari Selasa, betul tak? Tulat hari Selasa masih lagi boleh semayang qasar. Hari Selasa kita semayang qasar lagi. Hari Rabu waktu maghrib ataupun waktu asar contohnya lah, atau lepas subuh kita bertolak balik ke Pulau Pinang. Adakah boleh kita semayang qasar? Jawapan dia boleh. Sebab hari Rabu itu dia tak kira di dalam 3 hari yang dianggap sebagai tempoh yang belum dikira sebagai bermukim. Itu mazhab jumhur dan yang dipakai oleh kebanyakan daripada masyarakat kita di Malaysia. Tuan-tuan boleh faham kan? Maknanya hari ni hari Sabtu tak kira, hari Rabu tu tak kira, Ahad, Isnin, Selasa. Itu yang dimaksudkan sebagai 3 hari. Maka kalau macam tu, mana 5 hari semua. Hari pergi, 3 hari yang tak terjejas tadi, dengan hari yang kelima tu iaitu hari balik semula tu, maka semua sekali 5 hari tu, maka itu dikira sebagai belum bermukim, maka boleh menunaikan solat secara qasar dalam mazhab Syafi'i dan juga pendapat kebanyakan ulama Islam. Itu pendapat yang pertama. Baik, dalam pendapat yang pertama ini juga tuan-tuan sekalian, para ulama macam Hambali umpamanya, dia berbeza sikit. Dalam mazhab Hambali tuan-tuan sekalian, dia kira 21 waktu solat. 21 waktu solat. Itu dalam mazhab Hambali. Maka bila tuan-tuan sampai ke tempat yang kita tuju, katalah rumah anak kita, kan? Kita sampai rumah anak kita dekat Kuala Lumpur, kita semayang apa? Kita mula dengan asar contohnya. Maka bilang asar, maghrib, isyak, subuh sampai esok tu sampai cukup 21 kali. Itu dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali dia kira bahawa 21 waktu maka boleh menunaikan solat secara qasar. Lebih daripada itu maka tidak lagi boleh menunaikan solat secara qasar. Itu dalam mazhab Hambali. Baik, itu pandangan yang pertama yang merupakan pandangan kebanyakan ulama Islam dan dipakai oleh sebahagian besar oleh masyarakat kita di Malaysia. Baik. Pendapat yang kedua ialah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah ataupun kita panggil sebagai mazhab Hanafi. Ulama Hanafiyah. Baik, ulama Hanafiyah ni tuan-tuan sekalian, termasuklah As-Sawri, termasuklah ulama lain, contohnya Al-Muzani. Al-Muzani ni daripada mazhab Syafi'i. Muzani dan mazhab Syafi'i, dia mempunyai pendapat yang berbeza. Dia kata dalam pendapat yang kedua ini, dia berpendapat bahawa boleh seseorang itu
menunaikan solat secara qasar jikalau dia menetap di sesuatu tempat itu kurang daripada 15 hari. Kurang 15 hari boleh menunaikan sembahyang qasar. Kita duduk rumah anak kita 14 hari. Jawapan dia boleh kita menunaikan solat secara qasar. Siapa yang kata ni? Al-Muzani. Al-Muzani siapa dia? Salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita tengok ada satu orang tu, dia duduk rumah anak dia 12 hari contohnya, ataupun 13 hari, dan sepanjang dia duduk rumah anak dia ataupun dia pergi kursus 12 hari, 13 hari itu dia menunaikan solat secara qasar. Kita tak boleh tuduh dia tu sebagai terkeluar daripada mazhab Syafi'i. Tak boleh, sebab Al-Muzani juga daripada mazhab Syafi'i. Apatah lagi kalau kita nak tuduh dia tu Wahabi tu sebab 12 hari. Tak boleh. Pasal apa? Sebab Al-Muzani. Takkan nak kata Al-Muzani Wahabi kan? Contohnya tuan-tuan sekalian. Baik. Maknanya itu juga pandangan daripada mazhab Syafi'i. Cuma ulama itu nama dia Al-Muzani. Dia berpendapat bahawa boleh. Al-Thawri dan juga mazhab Hanafi. Baik. Begitu juga pandangan yang ketiga tuan-tuan sekalian. Pandangan yang ketiga iaitu pandangan Al-Hasan Al-Basri dan juga pandangan Qatadah, pandangan yang dipilih oleh Sayyid Sabiq, pandangan yang dipilih oleh Imam Ibn Taymiyah dan juga para salaf. Mereka berpendapat bahawa tidak ada tempoh yang tertentu. Tidak ada tempoh yang tertentu. Selagi mana uruf yang ada pada orang tu dianggap sebagai bermusafir, dan orang tu dia lebih mengetahui keadaan diri dia. Kan? Kita tahu keadaan musafir tu macam mana. Yang kata orang dalam perjalanan ni, keadaan dia macam mana kita tahu kan. Kita biasa duduk jalan, kita tahu kesusahan dia, suasana dia tu macam mana. Maka selagi mana keadaan di sekeliling dia, dalam keadaan diri dia itu dalam keadaan berjalan, dalam keadaan bermusafir, maka pandangan yang ketiga ini mengatakan bahawa dia boleh menunaikan solat secara qasar selagi keadaan yang ada pada diri dia itu adalah keadaan orang yang bermusafir, ataupun dengan lebih mudah kita kata selagi dia tidak berniat untuk duduk di situ selama-lamanya. Maknanya kalau dia pergi rumah anak dia di Kuala Lumpur, dia tak niat nak duduk selama-lamanya di rumah anak dia di Kuala Lumpur, dan keadaan dia tu keadaan seperti orang yang bermusafir, maka selama itulah dia boleh menunaikan solat secara qasar. Sebab dia tidak dianggap sebagai bermukim. Dalam mazhab Syafi'i ini dia ada satu istilah bermukim. Musafir, bermukim dengan mastautin. Dia ada 3 istilah. Baik. Muslimin muslimat sekalian, sebab apa para ulama mempunyai banyak pandangan berkenaan dengan tempoh seseorang itu boleh ataupun tak boleh menunaikan solat secara qasar. Pada malam ni kita ambil 3 je pendapat sebagaimana yang disediakan oleh teks pengajian kita malam ni. 3 je pendapat, walaupun ada pandangan lain. Tapi kenapa para ulama berbeza pendapat? Adakah tidak ada sebarang nas daripada Al-Quran, ataupun adakah tidak ada sebarang petunjuk daripada hadis-hadis Nabi yang menetapkan, yang membataskan berapa hari sebenarnya untuk seseorang tu boleh ataupun tak boleh menunaikan solat secara qasar? Ini tujuan kita mengaji, tuan-tuan. Kita nak tahu kenapa ada orang berpegang kepada pendapat 3 hari ataupun 4 hari, kenapa ada orang berpegang kepada pendapat 15 hari ataupun 10 hari ataupun 18 hari, dan kenapa ada orang yang berpegang kepada pendapat tidak ada batasan hari, selagi mana dia keadaan diri dia adalah keadaan orang yang bermusafir. Baik. Sebab kepada perbezaan pendapat, bila kita belajar tentang fiqh muqarran, fiqh perbandingan ini, maka antara benda yang kita nak belajar, yang kita nak kena tahu ialah asbabul ikhtilaf, kan? Sebab-sebab ataupun punca-punca kepada terjadinya perbezaan pendapat di kalangan para ulama Islam. Dan dalam kes yang kita mengaji pada malam ni, tuan-tuan sekalian, sebab utama kenapa para ulama berbeza pendapat, ada yang kata 3 hari, ada yang kata 4 hari, ada yang kata 10 hari, ada yang kata 15 hari, ada yang kata 18 hari, dan ada yang kata tidak ada bilangan hari.
Sebab utamanya kerana tidak ada nas dalam Al-Quran dan tidak ada nas daripada hadis Nabi yang sebut secara terang dan jelas. Contohnya ayat Quran ataupun hadis Nabi yang kata musafir itu 3 hari. Tak ada. Nabi contohnya tak pernah keluar daripada mulut Nabi. Nabi kata dekat sahabat dia, kamu nak semayang qasar setakat 15 hari je. Lebih 15 hari tak boleh contohnya. Tidak ada. Hadis-hadis yang macam tu tidak ada. Ayat-ayat Quran yang macam tu tidak ada. Menyebabkan para ulama terpaksa mengkaji dan dia buat perbandingan. Dia tengok beberapa dalil yang ada, daripada situ dia buat kesimpulan. Maka kesimpulan yang dia buat itulah yang menyebabkan hukum yang kita belajar pada malam ini yang berbeza-beza daripada satu ulama kepada ulama-ulama yang lain. Baik. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ni tuan-tuan, tujuan kita belajar ni bukannya kita nak cari buah untuk bergaduh dengan orang. Bukan. Tujuan kita belajar ni, kita nak faham kenapa masyarakat kita berbeza pendapat, kenapa para alim ulama berbeza pendapat, dan yang lebih utamanya sebab kita nak banding untuk kita pilih yang mana pendapat yang berdasarkan ilmu yang kita mengaji ni yang lebih tepat, yang lebih hampir kepada kebenaran. Walaupun mungkin dengan akal yang ada pada kita, kita susah nak cari yang mana lebih benar, tetapi sekurang-kurangnya dengan kemampuan yang ada ni kita cuba fikir yang mana yang paling boleh kita terima. Baik. Pendapat yang pertama dia mempunyai beberapa dalil. Antaranya disebut di sini ialah surah An-Nisa ayat 101. Ini yang kita sebut hari itu, tuan-tuan sekalian. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Surah An-Nisa ayat 101. Iaitu apabila kamu bermusafir di atas muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa untuk mengqasarkan solat jikalau kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kamu yang amat nyata. Baik. Dalam ayat ni, bagi siapa-siapa yang ada terjemahan yang boleh tengok daripada smartphone dia, ada tak disebut berapa hari? Dia tak sebut kan? Dalam ayat yang kita baca tadi, surah An-Nisa ni, ayat 101, dia tak sebut 3 hari ke 4 hari, dia tak sebut. Tapi macam mana ayat Quran ini dijadikan dalil oleh golongan yang pertama? Baik, dia kata, dalam ayat ni, dia kata bahawa Allah Ta'ala membenarkan sembahyang qasar itu dengan syarat menempuh perjalanan di muka bumi, dia kata. Baik. Sedangkan orang yang berazam untuk menetap selama 4 hari bukannya orang yang menempuh perjalanan di muka bumi, kerana dia kata tidak wajar diharuskan kepadanya mengqasarkan solat. Baik. Tuan-tuan nampak tak? Siapa yang kata ni? Mawardi yang kata dalam Al-Hawi dia. Mawardi kata, tuan-tuan sekalian, bahawa ayat Quran dia sebut tentang Allah Ta'ala membenarkan seseorang itu mengqasarkan solat apabila dia bermusafir. Ayat Quran tu dia tak sebut berapa hari. Tetapi dalam Al-Hawi ni tuan-tuan, Mawardi dia buat kesimpulan dia sendiri. Bukan kata ayat Quran tu yang sebut berapa hari, tapi Mawardi ni dia buat kesimpulan, ijtihad dia bahawa yang dikatakan musafir itu ialah kalau tak sampai 4 hari. Kalau sampai 4 hari, itu tidak dinamakan musafir. Tu tak nampak tak? Kan? Maknanya, perbezaan pendapat ni, nombor satunya tuan-tuan sekalian, nombor satunya kerana tidak ada nas, nombor satu. Nombor duanya ialah, dia ambil satu nas, dia ambil satu dalil daripada ayat Quran, daripada surah An-Nisa ayat 101. Tapi dalil dia yang dia ambil tadi, dia faham dengan cara dia. Yang mana kalau kita yang baca ni, kita kata mana ada dalam ayat ni kata berapa hari. Tapi dia sendiri, dia buat kesimpulan bahawa yang kata musafir dalam ayat Quran itu mesti kurang daripada 4 hari. Itu kesimpulan yang dia buat. Baik, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, hadis daripada Jabir dan juga Ibnu Abbas
radhiyallahu anhum, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu masa, tuan-tuan, Nabi sampai di Mekah pada waktu subuh. Nabi sampai waktu pagi, waktu subuh. Berapa hari bulan? Baik. Berapa hari bulan? Iaitu 4 Zulhijjah. Nabi sampai subuh 4 Zulhijjah. Lepas tu Nabi duduk dekat Mekah, tuan-tuan. 4 Zulhijjah, 5, 6, 7 Nabi duduk. 5 Zulhijjah, 6 Zulhijjah dan 7 Zulhijjah. Lepas tu Nabi semayang subuh pada 8 Zulhijjah. Nabi semayang subuh pada 8 Zulhijjah. Lepas tu Nabi keluar pergi ke Mina. Daripada Mekah, Nabi pergi ke Mina. Baik. Nabi mengkosarkan semayang Nabi sepanjang Nabi duduk di Mekah. Berapa hari tu? Kalau kita nak kira semua sekali, 5 hari lah. Kan 5 hari macam yang saya cerita tadi. 5 hari. Hari yang pertama hari sampai. Hari yang kedua, ketiga, keempat. Lepas tu hari kelima tu Nabi semayang subuh. Nabi keluar dari Mekah pergi ke Mina. Baik. Maknanya sama sebagaimana contoh yang kita sebut di peringkat awal tadi. Iaitu 3 hari. 3 hari tidak termasuk hari sampai, tak dikira hari keluar. Hari perjalanan 2 hari tu dia tak kira. Maka tuan-tuan sekalian, kesemua 5 hari itu yang Nabi buat, yang Nabi lakukan di Mekah itu dijadikan dalil oleh para ulama mazhab Syafi'i untuk menetapkan 3 hari. Tuan-tuan nampak tak? Jadi macam mana ulama Syafi'i dia boleh tetapkan 3 hari? Dia ambil daripada perbuatan Nabi yang sampai ke Mekah pada 4 hari bulan, lepas tu keluar dari Mekah pergi ke Mina pada 8 hari bulan. Maka itu cara pengiraan yang dilakukan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Nabi sendiri dia tak sebut dengan mulut dia. Nabi sendiri dia tak sebut bahawa semayang qasar 3 hari je boleh. Hari sampai, hari keluar tak kira. Nabi tak sebut. Tetapi para ulama Syafi'i yang membuat kesimpulan macam tu. Dia perhati tengok, dia buat observation. Nabi sampai berapa hari bulan, Nabi keluar berapa hari bulan, Nabi duduk berapa hari bulan. Maka sebab itu ulama mazhab Syafi'i dia buat kesimpulan macam tu. Okey. Kemudian dia kata, tuan-tuan, selain daripada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki juga berhujjah dengan menggunakan hadis ini yang menyatakan bahawa orang yang musafir, kalau dia bermusafir, dia duduk 3 hari ke bawah, maka dia boleh menunaikan solat secara qasar. Kalau 4 hari dan ke atas, maka dia tidak boleh menunaikan solat secara qasar. Itu cara mereka mengeluarkan hukum tersebut, tuan-tuan sekalian. Baik, ulama mazhab Hambali, tadi kita sebut Syafi'i dengan Maliki, kan? Syafi'i dengan Maliki. Sekarang ulama mazhab Hambali pula. Dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata bahawa dia kira Nabi semayang tu subuh, Nabi semayang terakhir juga subuh, maka dia kira berapa waktu semayang, maka dia kira bahawa 21 kali solat. Dia kata Nabi semayang 21 kali solat, maka semua solat 21 waktu ni boleh ditunaikan secara qasar. Lebih daripada tu tak boleh ditunaikan secara qasar. Lagu tu pula. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Nabi tak sebut berapa lama. Nabi tak sebut. Jadi bila Nabi tak sebut berapa lama, yang mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i ni, dia kata kita kira hari, senang. Kita kira hari. Hari perjalanan tak kira. Tapi ulama Hambali pula, bila dia tengok, dia kata kita tak boleh kira macam tu. Kan? Kita tak boleh kira hari. Kita kira waktu semayang. Kan? Kalau tuan-tuan masih ingat, bagi siapa yang pernah belajar fiqh khuf, sapu khuf kan? Sapu khuf. Yang kata maksud 24 jam tu kira macam mana? Kan? 24 jam, satu hari tu. Satu hari tu kira macam mana? Yang kata 3 hari bagi orang yang bermusafir untuk sapu khuf tu, 3 hari tu kira macam mana? Macam itulah perbezaan pendapat tu. Ada yang kata satu hari tu, maksud satu hari tu ialah dikira waktu semayang. Kan? 5 waktu. Cukup 5 waktu semayang, itulah dimaksudkan sebagai satu hari. Satu lagi pandangan kata, dah, kita tak kira macam tu, kita kira 24 jam. 24 jam. Maknanya,
kalau kita start khuf itu pada pukul 8.30, contoh 8.30 malam, kita mulakan khuf tu di 8.30 malam, maknanya dia akan sah sampai pukul 8.29 contohnya, kan? 8.29 malam esok. Masuk je 8.30 malam esok, bermakna habislah satu hari. Satu hari satu malam itu. Itu contoh macam mana para ulama berbeza pendapat. Sama juga dalam hal ni, para ulama Hambali dia kata kita tak kira hari, kita kira waktu semayang. Kalau tuan-tuan agak-agak nak banding antara ni, hak mana agak-agak boleh tak pakai? Serupa tak? Sebab yang mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki ni, mereka pun tidak ada dalil, mereka hanya tengok buat pemerhatian. Bila dia tengok pemerhatian, dia kira hari. Yang mazhab Hambali juga, mereka tidak ada sebarang dalil yang lain, mereka cuma tengok nak ambil kira yang mana, maka mereka ambil kira waktu semayang. Maka sebab itu para ulama Hambali dia agak berbeza dengan ulama Maliki dengan ulama Syafi'i, dan mereka menetapkan 21 kali solat, maka itu dikira sebagai musafir. Baik. Dalil yang ketiga yang dipegang oleh mazhab yang pertama ini, termasuk mazhab Syafi'i, ialah hadis daripada Imam Muslim, daripada Al-Ala bin Al-Hadrami. Dia kata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang ingin meninggalkan Mekah boleh duduk selama 3 hari selepas dia berada di Mekah. Seolah-olah Nabi kata tak boleh lebih daripada tempoh tu. Ni cerita lain. Cerita nak duduk dekat Mekah, berapa lama boleh. Cerita lain ni, bukan cerita pasal qasas semayang. Cerita lain. Cerita lepas Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Soal sekarang ni, bila dah buka kota Mekah, nak duduk berapa lama dekat Mekah? Tu tak nampak kan? Bukan cerita bab qasas semayang ni, cerita lain. Cerita pembukaan kota Mekah. Bila Nabi dan para sahabat sampai di Mekah dan berlaku Fathul Mekah, sekarang ni Mekah sudah dibuka. Bila Mekah sudah ditawan, dikuasai, siapa yang nak duduk dekat Mekah ni? Nak duduk berapa lama? Itu masalah dia. Maka dalam hadis ni tuan-tuan sekalian, dia kata siapa yang ingin meninggalkan Mekah, maknanya dia nak balik ke Madinah semula. Nak balik ke kampung halaman, kan? Mereka ni asalnya Mekah, tapi dah berhijrah pergi ke Madinah. Lepas tu pergi ke Mekah balik untuk tawan kota Mekah, nak buka kota Mekah. Maka bila Mekah berjaya dikuasai, berjaya dibuka, sekarang ni siapa yang nak balik? Siapa yang nak balik semula ke Madinah? Baik, siapa yang nak balik ke Madinah, yang nak tinggalkan Mekah, Nabi kata dia boleh duduk 3 hari di Mekah. Maka kesimpulan daripada situ, seolah-olah Nabi kata tak boleh duduk lebih daripada 3 hari. Jadi sekarang ni para ulama yang duk cari mana dalil nak buat ni untuk tetapkan berapa hari yang dikira sebagai musafir, mereka duk cari-cari, mereka jumpa hadis ni, mereka ambil hadis ni sebagai satu pautan. Cara mereka nak pegang bahawa yang kata musafir itu ialah 3 hari dan ke bawah. Bila masuk 4 hari ke atas, itu dikira sebagai bermukim dan tidak dikira sebagai bermusafir. Jadi kalau tuan-tuan tengok hadis ni, ada tak satu dalil yang jelas menunjukkan bahawa hadis ni Nabi kata qasar semayang mesti 3 hari ke bawah? Ada tak? Tak ada. Itu hanya inference. Inference tuan-tuan tahu kan? Kesimpulan. Kita tengok, kita buat kesimpulan. Itu yang berlaku tuan-tuan sekalian. Baik, hadis ni disebut di sini membawa maksud bahawa sesiapa yang meninggalkan Mekah sebelum daripada pembukaan kota Mekah diharamkan bermastautin dan bermukim di Mekah. Tak boleh. Kemudian diharuskan kepada mereka selepas 3 hari. Selepas 3 hari barulah boleh dibenarkan kepada mereka untuk menunaikan haji, umrah dan lain-lain, tapi tak boleh lebih daripada tempoh 3 hari itu. Jadi ketetapan 3 hari yang Nabi buat dalam peristiwa pembukaan kota Mekah ini dijadikan dalil oleh ulama golongan yang pertama. Jadi bila tuan-tuan tengok hadis ni sendiri menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sebenarnya dia tak sebut tentang qasar semayang. Ni cerita lain.
Ni cerita lain. Tetapi para ulama dah cari dalil tak jumpa, maka dia ambil yang mana-mana yang dia rasa relevan. Dia berijtihad, kan, dengan ilmu dia, dengan kehebatan, kefahaman dia terhadap agama, kefahaman yang dakik, dia dapati bahawa dalil ini boleh digunakan untuk dijadikan hujjah sebagai 3 hari itu sebagai tempoh boleh qasar sembahyang. Tapi bila para ulama lain tengok, ada yang tak setuju. Sebab dalil ini tidak jelas menunjukkan bahawa ketetapan tempoh bermusafir. Baik. Kemudian yang keempat tuan-tuan sekalian. Yang keempat, daripada Aslam Maula Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya Umar menetapkan orang Yahudi, Kristian dan juga Majusi boleh tinggal di Madinah selama 3 hari sahaja untuk menguruskan pasaran dan memenuhi keperluan harian mereka. Tidak dibenarkan kepada seorang pun dari kalangan mereka bermukim di Madinah melebihi daripada 3 malam. Ini tuan-tuan boleh tengok ya, dalam As-Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi. Dia bawa ke benda ini, dan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' dia kata isnad ini adalah isnad yang sahih, dia kata. Baik, dia kata bahawa Umar Al-Khattab buat satu ketetapan kepada orang yang bukan Islam. Sebagaimana tuan-tuan tahu, sekarang ni dekat Mekah dengan Madinah ada tak orang bukan Islam? Ada tak orang bukan Islam? Tuan-tuan tak tahu? Tak tahu? Baik. Bila tuan-tuan pergi buat umrah ataupun haji, sampai dengan kapal terbang kan, daripada airport kita nak pergi ke hotel. Hotel kita kat mana? Katalah dekat Madinah, ataupun hotel kita dekat mana? Dekat Mekah, kan? Bila kita nak sampai kat situ tuan-tuan perasan tak ada satu papan tanda pintu gerbang tu yang dia larang. Dia kata tempat ni hanya untuk orang Islam je boleh masuk. Ada tak? Ustaz, saya tak pandai bahasa Arab. Kalau macam tu mungkin kan. Dia ada tulis. Tapi bahasa Inggeris pun ada. Masa saya pergi, bahasa Inggeris pun ada. Jadi kalau tuan-tuan perasan, kecuali tuan-tuan tidur dalam bas lah, kan? Siapa yang tidur dalam bas mungkin dia tak perasan lah, dia mamai kan. Tapi bagi siapa yang alert kan, yang duk perhati tengok unta, tengok padang pasir apa semua tu, bila dia sampai kat situ, tuan-tuan nampak papan tanda tu, dia tulis di situ non-Muslim tak dibenarkan masuk selepas daripada kawasan tu. Maknanya sekarang ni hanya orang Islam sahaja yang ada di 2 tanah haram tu, yang kata Haramain tu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, masa cerita tentera Amerika diminta tolong oleh kerajaan Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi minta tolong dengan kerajaan Amerika untuk menolong kerajaan Arab Saudi mempertahankan Saudi daripada serangan Iraq, kan? Iraq dah serang Kuwait, dah tawan Kuwait. Kuwait nak pergi ke Arab Saudi itu bukan jauh pun, kan? Maka dalam keadaan itu Arab Saudi meminta pertolongan daripada Amerika. Bila Arab Saudi minta tolong daripada Amerika, ada beberapa isu yang timbul daripada permintaan kerajaan Arab Saudi supaya Amerika tolong dia. Apa dia antara isunya tuan-tuan sekalian? Nombor satunya ialah bila tentera Amerika masuk ke Arab Saudi, termasuklah berkemungkinan dia akan masuk di Haramain, di 2 tanah haram. Bila dia duduk di 2 tanah haram, soalan sekarang ni, boleh ke tak boleh dia duduk di 2 tanah haram? Kan? Nombor 1. Nombor 2 tuan-tuan sekalian ialah isu boleh atau tidak kita nak minta tolong daripada perampok dengan sebab perampok masuk rumah kita. Itu contoh. Kan? Perampok nak masuk rumah kita ni. Siapa dia perampok? Iaitu Iraq. Kan? Iraq dah rampok dah Kuwait. Sekarang ni perampok nak masuk rumah kita pula. Maka para ulama duk berbahas, boleh ke tak boleh perampok nak masuk rumah kita, kita minta tolong dengan perampok lain. Itu antara isu yang dulu, kalau tuan-tuan masih ingat, ni cerita lama lah. Kan? Jadi Mekah dengan Madinah ni tuan-tuan sekalian, sepatutnya tidak boleh ada orang yang bukan Islam. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam ketetapan ini, Umar Al-Khattab dia buat ketetapan masa tu. Sebelum tu tuan-tuan sekalian, sebelum tu zaman Nabi ada tak orang bukan Islam? Zaman Nabi ada tak orang bukan Islam? Ada. Yang duk berlawan dengan Abu Lahab, Abu Jahal tu bukan Islam tu, kan? Mana di Mekah zaman Nabi ada orang bukan Islam.
Kan? Selepas itu barulah tidak ada orang bukan Islam. Baik. Sama juga dengan Madinah yang kita duk cerita pasal Yahudi, macam-macam Yahudi kan. Macam-macam Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan sebagainya yang kita duk belajar dalam sirah dan lain-lain. Tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawa di Madinah Yahudi ada. Bukan setakat Yahudi itu ada. Dia majority. Dia dominant. Dia yang dominate ekonomi. Dia yang menguasai ekonomi Madinah. Tapi sekarang, tuan-tuan pergi ke Madinah sekarang, ada tak Yahudi? Tak ada dah. Perangai Yahudi ada. Kan? Perangai Yahudi ada. Perangai, ni kasar pula, perangai iblis kan. Tapi perangai itu memang ada. Tapi orang Yahudi yang declare identiti dia Yahudi dalam pasport cap Yahudi ada dekat dua tanah haram ni? Tidak ada. Maka cerita ni tuan-tuan sekalian, zaman Umar Al-Khattab, tuan-tuan sekalian, sebab tu tuan-tuan jangan pelik bila kita jumpa cerita ni, Umar Al-Khattab menetapkan bahawa Yahudi, Kristian dan juga Majusi yang masih ada di Madinah, dia boleh duduk 3 hari je. Jadi bila Umar Al-Khattab dia buat ketetapan bahawa puak-puak yang kafir ini hanya boleh duduk 3 hari je, maka para ulama yang duk cari ni, yang duk cari nas, nak tetap yang kata musafir ni berapa hari sebenarnya, mereka jumpa pula satu nas ni. Mereka jumpa pula amalan perintah daripada Umar, mana-mana orang kafir yang nak singgah duduk dekat Madinah, dia boleh duduk setakat 3 hari. Lebih daripada 3 hari, keluar daripada Madinah. Engkau tak boleh duduk dalam Madinah. Maknanya engkau datang, selesaikan kerja engkau. Apa kerja engkau yang menyebabkan engkau datang, selesai kerja tu dalam masa 3 hari. Lebih daripada tu keluar. Maka para ulama yang duk cari nas ni, mereka dapati bahawa sebab apa bila Nabi sampai di Mekah duduk 3 hari, yang kita cerita tadi kan. Lepas tu pula yang Umar Al-Khattab ni juga, bila dia nak bagi tempoh kepada orang Yahudi ataupun orang agama lain untuk duduk di Madinah, Umar Al-Khattab juga dia guna 3 hari. Maka dalam keadaan mereka mencari nas, mencari dalil ni, maka golongan yang pertama kata ini menunjukkan bahawa 3 hari itu adalah musafir. Itu kesimpulan yang mereka buat, kan? Itu cara para ulama, dia fikir macam mana yang kata musafir ni, maka dia jumpa beberapa nas yang pada pendapat mereka itulah petunjuk bahawa 3 hari adalah musafir. Lebih daripada 3 hari tidak dinamakan musafir. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata kalau lebih 3 hari dia panggil sebagai bermukim. Bermukim. Tuan-tuan tahu beza bermukim dengan bermastautin? Tahu kan? Tahu. Bermukim ni maknanya kita pergi tu, kita bukan nak duduk lama, kan? Kita bukan nak duduk selama-lamanya. Macam tuan-tuan datang malam ni lah, kan? Tuan-tuan datang malam ni, tuan-tuan orang semua Pulau Pinang kan? Ke ada orang Kuala Lumpur malam ni, kan? Semua orang Pulau Pinang. Baik, semua orang Pulau Pinang ni, pasal apa tuan-tuan duduk dekat Pulau Pinang? Ada orang memang dia beranak kat sini, dia tak terlintas apa nak pergi tempat lain, kan? Kalau bos pindah tempat lain, itu dikira sebagai malapetaka besar lah, kan? Itu bermastautin. Mana dia langsung tak terfikir nak keluar daripada tempat tu. Tapi ada orang dia datang duduk kat Pulau Pinang ni sekadar dia kata dia nak tunggu adik dia habis mengaji. Macam saya dululah datang ke Pulau Pinang, bukan nak duduk Pulau Pinang pun, sebab ada adik 2 orang belajar USM. Kita dalam kepala kita, lepas tahun 2 tahun dia orang habis belajar, aku pun nak keluar daripada Pulau Pinang, kan? Maka saya niat datang ke Pulau Pinang duduk setahun 2 tahun je. Maka itu bukan mastautin. Dalam mazhab Syafi'i dia panggil bermukim. Duduk lama tetapi bukan dalam erti kata nak duduk selama-lamanya. Itu bermukim. Baik. Yang kelima, tuan-tuan, dalil mereka yang kelima ialah orang yang bermusafir diterima sebagai tetamu 3 hari. Ni. Sebab tu kita kata bahawa para ulama ni, tuan-tuan, bila dia cari, sebab nas yang jelas tak ada. Nas yang jelas tak ada. Maka dia cari, kalau tak jelas sangat, tak terang sangat pun, walaupun tak berkait sangat pun, kalau CP-CP pun okey. CP-CP pun okey. Maka dalam dalil yang kelima yang kita belajar ni cerita lain ni, cerita tetamu. Kan, cerita tetamu. Tapi cerita tetamu ini digunakan oleh mazhab yang pertama ini untuk kata bahawa
Ini adalah petunjuk bahawa yang kata musafir tu adalah 3 hari. Apa dia? Iaitu duyuf, tetamu, daif, guest yang datang ke rumah kita. Dia duduk berapa lama yang kita wajib layan dia? Yang kita kena layan dia berapa hari? 3 hari kan? 3 hari tu kita kena layan dia. Lebih daripada 3 hari boleh halau dia. Tengok hari yang keempat, hang ni apa? Aku tak buat kerja lain. Balik. Bukan halau, tapi maknanya kita bolehlah menguzurkan diri kan. Cakap elok-elok lah, jangan pula hang ngaji dah ni. Jangan kata lagu tu kan. Jangan kata lagu tu. Maknanya cakap elok-elok lah. Sebab apa tuan-tuan? Siapa-siapa yang pernah terima tetamu tahulah kan. Susah tak bila terima tetamu? Susah. Sebab itu bagi sesiapa yang menerima tetamu, pahala dia sangat banyak. Bila tetamu nak datang, antara benda yang nombor 1 dalam kepala kita apa dia? Kebersihan rumah kita, betul tak? Rumah kita, sebab tu rumah yang tetamu selalu datang ni bersih. Kan? Elok, pasal tuan rumah dia terpaksa bersihkan rumah, dia terpaksa. Kalau tetamu tak datang, katalah setahun tetamu tak datang, dia relax rumah macam baru lepas perang. Berlepas perang dengan kain tak berlipatnya, dengan kapet dah masuk bawah kerusinya, dengan macam-macam kan. Bila tetamu telefon kata dia nak sampai petang ni, kelam kabut tuan-tuan. Kita kelam kabut. Tuan masa itulah cari kelorok nak cucikan bilik air yang selama ni tak pernah cuci, macam-macam kan. Sebab tu banyak pahala tuan-tuan. Tapi ada juga, bukan tak ada kawan-kawan kita yang jenis tak kisah. Dia tak nak mai. Kita sampai rumah dia tengok, ya Allah kan, dia tak berkemah apa pun. Dia memang ikhlas sungguh, dia nak tunjuk benda sebenar. Ada juga macam tu kan. Kita tengok, ya Allah kan. Kita tengok macam-macam lah. Ada setengah orang bila kita sampai rumah dia wangi, buka pintu tu wangi dah. Kita pun pelik, rumah dia ni memang wangi sepanjang masa ke pasal kita sampai kan. Ada juga macam tu. Baik. Jadi para ulama golongan yang pertama ni tuan-tuan, dia kata bahawa kita tengok macam mana adab yang Nabi ajar kepada kita bila tetamu datang ke rumah. Kan? Nak tahu berapa hari ni? Dia kata bahawa tetamu, dia kata orang musafir ni diterima sebagai tetamu dalam tempoh 3 hari. Kan? 3 hari. Apabila lebih daripada itu, dia dianggap sebagai bermukim, dan orang yang bermukim bolehlah kita untuk tidak menerima dia sebagai tetamu. Tuan-tuan, bila kita pergi rumah orang, antara adab yang Nabi ajar kat kita apa dia? Bagi salam kan? Bagi salam. Tapi rumah zaman sekarang, macam mana tuan-tuan nak bagi salam? Pagar depan dengan pintu dia tu jauh. Kita duk fikir, aku nak menjerit ke? kita nak macam mana kan? Rumah zaman dulu kecil kan, lepas tu pula daun-daun papan-papan tu dia setakat selit-selit macam tu kan. Jadi kalau kita bagi salam dekat luar ni, dia boleh dengar. Zaman sekarang ni, kebanyakan rumah ni dah macam, bukanlah bulletproof, dah macam soundproof dah. Pasal apa? Sebab semua aircon. Bila semua aircon, tingkap-tingkap pula tuan-tuan, memang kemas kan. Maka kalau tuan-tuan setakat bagi salam biasa tu, mungkin orang kat dalam tak dengar. Apatah lagi kalau jenis yang kat dalam rumah dia pasang macam-macam bunyi-bunyian kan. Ada yang jenis pasang TV kuat kan. Ada yang jenis pasang radio sepanjang masa. Dia tak boleh masak kalau dia tak switch on radio. Ada juga macam tu kan. Ada juga yang kawan saya ni tuan-tuan, dia buka Quran sepanjang masa. Dalam rumah dia tu 24 hours ada je Quran duduk dengar. Ada juga yang macam tu. Baik. Jadi bila kita bagi salam tuan-tuan sekalian, dalam konteks zaman sekarang ni ada loceng pula. Kan? Ada loceng. Maka kita kena ambil kira keadaan pada masa tu. Kalau tuan-tuan tengok rumah dia tu punyalah jauh kan, dan kita rasa dia tak dengar, yang salam tu tuan-tuan bagilah 10 kali pun dia takkan dengar. Kan, dia takkan dengar. Maka hukum yang dia pakai ialah loceng tu lah. Itu pun kalau loceng tu bunyi. Kalau loceng tak bunyi macam mana? Dalam rumah dia tu kita rasa tuan tak dengar. Lepas tu pula loceng kita kata ni, tengok cara loceng dengan dia terkeluar tu rasa tak function. Macam mana?
Takkan nak panjat pagar kan? Panjat pagar tak boleh. Jawapan dia balik. Balik dah, kita nak buat macam mana? Nak panjat pagar tak boleh. Walaupun kita nampak kereta dia ada. Bagi salam, takkan tuan-tuan nak guna loudspeaker. Nak guna apa? Takkan nak guna hailer. Nak guna hailer tak boleh. Kan? Maka tengok keadaan. Kalau dah rumah dia dalam keadaan macam tu dan tidak memungkinkan untuk kita bagi salam dia dengar ataupun dengan loceng dan sebagainya, maka kita kena balik. Kan? Kita kena balik. Tak boleh sama sekali kita pergi ambil benda, kita pergi pekong rumah dia, tak boleh. Kecuali benda yang emergency, benda darurat tu cerita lain. Kan? Benda darurat, contohnya berlaku kematian. Kan? Tu anak dia kan, mesti bagi tahu dekat dia. Telefon tak angkat dan sebagainya. Maka ada benda emergency, contohnya kita terpaksa bagi tahu dekat dia. Maka emergency tu dia bergantung kepada tahap emergency berkenaan. Tengoklah keadaan yang sesuai. Kalau kita mungkin kita tak boleh panjat pagar dia, tapi adik-beradik dia mungkin boleh panjat pagar dan sebagainya. Mana tahu kawan tu tak sedar dalam rumah dan sebagainya. Itu bergantung kepada keadaan. Tetapi hukum asal dalam Islam ialah bila kita bagi salam berapa kali? 3 kali, dia tak jawab, balik. Itu adalah cara dia. Katalah tuan-tuan, tuan-tuan nampak dalam cermin tu, nampak dia ada dalam cermin. Kita bagi salam dia tak keluar, macam mana? Macam mana? Kita nampak dia tu duk baca surat khabar. Kita bagi salam dia pun tengok. Lepas tu dia baca surat khabar lagi. Bagi salam kali kedua, dia tengok kat kita, dia ni pula. Kali ketiga, dia tak keluar-keluar juga. Macam mana? Hendaklah kita balik. Maknanya dia tak mau terima kita pada masa tu. Mungkin dia ada sebarang masalah, kita tak tahu kan? Ya, kita tak tahu. Baik. Tuan-tuan sekalian, kemudian kita tengok bahawa dalam dalil pihak yang kedua. Baik. Dalil yang kedua ialah dalil ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahawa tidak boleh mengqasarkan solat kepada orang yang berniat untuk menetap di tempat yang ditujunya selama 15 hari ke atas. Maka dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan sekalian, dia kata 15 hari ke atas tidak boleh mengqasarkan solatnya. 14 hari ke bawah dikira sebagai boleh untuk mengqasarkan solat. Ini dalam mazhab Hanafi, dalam golongan yang kedua. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Madinah pergi ke Mekah. Dalam perjalanan itu dia kata Nabi sembahyang 2 rakaat. Nabi sembahyang 2 rakaat sampailah balik semula ke Madinah. Daripada Madinah pergi ke Mekah, daripada Mekah balik ke Madinah, Nabi sembahyang 2. Maknanya sembahyang qasar lah. Sebab tu kita belajar hadis ni, kita jangan faham secara literal kan. Jangan faham secara literal. Dia kata sembahyang 2, maknanya maghrib 2 juga. Kita tak faham gitu. Walaupun hadis ni kata Nabi sembahyang 2. Kita sudah fikir subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isyak 2. Maknanya maghrib bolehlah qasar jadi 2. Boleh tuan-tuan buat kesimpulan macam tu? Tak boleh. Kita kena faham konteks hadis tu. Bila dia kata 2 tu makna dia apa? Macam kita duk cerita hari tu pasal orang berpoligami. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ada orang buat kesimpulan apa dia? Sebab ayat tu dia mula dengan 2 dulu, maka hak eloknya poligami dulu. Bila rasa tak larat, tak boleh, barulah 1. Dia pergi tafsir macam tu. Mana boleh gitu? Mana boleh gitu? Dulu tuan-tuan, ada sebahagian pada orang Arqam, bila dia datang jumpa saya, dia kata, ustaz, dia kata masna wa thulatha wa ruba', maknanya ialah 2, 3 dan 4. Tuan-tuan tahu dia faham macam mana tu? 2, 3, 4. Dia pergi faham masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4 tu dia kata 2 × 2 4, 3. Ini semua dia main ikut suka dia.
Kan dia main ikut suka dia, tak boleh. Kita dalam tafsir, kita kena belajar tafsir, usul tafsir, kaedah tafsir macam mana, pendekatan para ulama, manhaj ulama tafsir macam mana, barulah kita boleh faham ayat Quran tu dengan cara betul. Macam dengan hadis tuan-tuan, kita tak boleh baca terjemahan Melayu lepas tu kita buat kesimpulan sendiri, tak boleh. Kita nak faham hadis, kita baca yang Arab, kita tengok terjemahan yang Melayu, kita dah faham dah secara ringkas, lepas tu nak faham lebih dakik, in-depth, hendaklah kita belajar dengan ulama hadis. Syarah-syarah hadis, barulah kefahaman kita tu betul. Baik. Dia kata bahawa sahabat bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, adakah Tuan menetap, adakah Anas bin Malik ini menetap untuk sesuatu tempoh di Mekah? Maka dia kata, kami menetap di sana selama 10 hari. Selama 10 hari. Maknanya 10 hari duduk dekat sana, Nabi semayang 2-2. Qasar. Mana 10 hari boleh qasar semayang. Jadi tuan-tuan faham macam mana? Fahamnya ialah hak 3 hari tadi tak boleh pakai. Betul tak? Sebab Nabi pernah pergi dan duduk kat sana 10 hari. Nabi duduk 10 hari dan Anas kata bahawa kami semayang 2-2. Mana semayang secara qasar. Baik, dalam riwayat Bukhari dengan sama juga dalam Bukhari dengan Muslim, hadis dia matan dia lebih ringkas, lebih pendek, dan dia kata bahawa kami menetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 hari di Mekah dan kami mengqasarkan solat selama tempoh yang tersebut. Baik, ini menunjukkan kepada kita bahawa kalau duduk 10 hari pun ada hadis yang kata boleh qasar solat. Jadi katalah tuan-tuan pergi kursus, kursus tu 10 hari. Kita tengok ada kawan kita, dia kata dia tak boleh nak qasar sembahyang sebab 10 hari. Maka bagi kita yang mengaji ni, kita tahu bahawa Nabi dan para sahabat pernah sembahyang, mengqasarkan sembahyang walaupun 10 hari. Adakah boleh kita sembahyang qasar 10 hari? Jawapan dia boleh. Kerana ada nas yang menunjukkan sedemikian. Jadi kita janganlah mudah menuduh orang yang sembahyang qasar selama 10 hari itu sebagai orang yang sesat dan sebagainya, orang yang pelik dan sebagainya. Sebenarnya yang anggap pelik ni kerana dia tak mengaji. Kan? Dia tak jumpa hadis tu. Maka sebab tu dia anggap pelik. Maka bagi kita yang mengaji ni, kita dah jumpa dah hadis ni, dia cerita macam mana riwayat jamaah Bukhari Muslim termasuk dalam kumpulan ini yang meriwayatkan hadis ini, maka boleh sembahyang qasar dalam tempoh yang berkenaan. Begitu juga hadis lain seperti hadis daripada Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, tuan-tuan sekalian, yang mana disebut bahawa dia menetap, para sahabat menetap 15 hari, tuan-tuan sekalian, berniat untuk menetap selama 15 hari, maka hendaklah disempurnakan solat kamu tersebut. Bila kata 15 hari disempurnakan sembahyang tersebut. Baik, siapa yang kata ni? Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata maka hendaklah bila kamu berniat duduk selama 15 hari, kamu sempurnakan solat tersebut. Baik, kalau kamu tak tahu berapa hari kamu nak duduk, maka kamu qasar sembahyang. Jadi bila tuan-tuan sampai satu tempat, tuan-tuan tak tahu nak duduk berapa lama kat situ, maka qasar sembahyang. Qasar sembahyang. Tapi kalau kamu ada niat nak duduk 15 hari, maka lengkapkan cukupkanlah, tamamkan sembahyang tersebut. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis daripada Ibnu Abbas, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, begitu juga hadis-hadis lain daripada Abu Daud dan sebagainya, yang mana hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang ada pertikaian di kalangan para ulama hadis berkenaan dengan kesahihan hadis ini. Dan kemudian dalil yang ketiga, iaitu dalil yang kita sebut tadi, Hasan Al-Basri, kemudian Sayyid Sabiq, kemudian Ibn Taymiyah dan para salaf yang lain yang berpendapat bahawa boleh qasar sembahyang selagi mana dia tak niat untuk duduk selama-lamanya.
iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahawa Nabi menetapkan selama 19 hari dan Nabi sepanjang tempoh 19 hari Nabi mengqasarkan solat dia, dan dia kata bahawa kami pun, dia kata Ibnu Abbas kata kami pun bermusafir selama 19 hari dan dalam tempoh tersebut kami mengqasarkan solat, jika lebih daripada itu kami sempurnakan solat. Baik, ini menunjukkan kepada kita bahawa tempoh 19 hari itu dikira sebagai tempoh yang boleh untuk dikosarkan sembahyang. Lebih daripada itu maka hendaklah ditamamkan sembahyang. Begitu juga dengan dalil-dalil yang lain tentang 18 hari dan sebagainya. 18 hari ditunaikan secara 2 rakaat, maka lebih daripada itu ditunaikan secara 4 rakaat dan sebagainya. Dan ada dalil yang lain daripada Abu Daud dan sebagainya yang mengatakan bahawa bila Nabi dan para sahabat dalam peristiwa Tabuk, tuan-tuan sekalian, duduk selama 20 hari dan selama 20 hari itu Nabi mengqasarkan solat. Maka daripada itu menunjukkan kepada kita bahawa Nabi dan para sahabat ni macam-macam dia punya amalan dia. Ada 20 hari, ada 15 hari dan sebagainya, dan mereka menunaikan solat itu secara qasar. Maka dia kata bahawa daripada itu mereka menganggap bahawa musafir ini tidak ada tempoh yang tertentu. Sebab apa? Sebab ada 18 hari, ada 19 hari, ada 20 hari. Maka daripada perbezaan bilangan ini mereka kata tidak ada satu ketetapan yang khusus. Dia kata maka yang pentingnya ialah keadaan kita masa tu. Keadaan kita masa tu. Katalah tuan-tuan bermusafir, tapi keadaan yang tuan-tuan duduk masa tu sangat selesa, tak ada masalah apa, dengan jadual pun tidak sibuk dan sebagainya. Keadaan tuan-tuan tu mengalahkan orang yang bermastautin punya selesanya. Contoh, sebagai satu contoh, kan? Maka pada masa itu kita boleh mengambil kira kedudukan kita sebagai telah bermukim. Maknanya hendaklah kita menunaikan solat secara tamam, pergi masjid, sembahyang berjemaah dan sebagainya. Tapi kalau keadaan kita kalut ribut dengan urusan dan sebagainya, sebagaimana orang musafir kan, yang susah macam-macam kan, nak makan pun tak tentu dan sebagainya, dengan urusan kita yang macam-macam, maka pada masa itu bolehlah dia menganggap diri dia sebagai bermusafir kan, dan dia tidak menunaikan solat secara tamam. Sebaliknya dia meringkaskan sembahyang. Baik, perbahasan ni panjang tuan-tuan sekalian, masa pun dah dekat pukul 9. Cuma kita tengok secara ringkas. Baik, yang pertama tadi surah An-Nisa ayat 101. Baik, boleh pakai ke tak boleh pakai? Jawapan secara ringkasnya tuan-tuan sekalian, ayat tu dia tak cerita pasal berapa hari. Dia tak cerita pasal berapa hari, maka ayat itu tetap dikira sebagai hukum umum. Siapa yang bermusafir tak kira berapa hari, maka dia boleh mengqasarkan solat. Yang kedua, hadis Jabir tadi tuan-tuan sekalian, dia kata Nabi sampai subuh pada 4 Zulhijjah, lepas tu Nabi balik 8 Zulhijjah lepas sembahyang subuh. Pada masa itu juga Nabi tak kata apa-apa. Cuma Nabi sampai pada 4 Zulhijjah, Nabi balik 8 Zulhijjah. Nabi tak kata itu adalah ketetapan untuk sembahyang qasar, tak ada. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, yang kita cerita tadi, Al-A'la bin Al-Hadrami, dia kata bahawa dalam tu juga benda yang sama, tidak ada sebarang ketetapan kalau kita duduk lebih daripada itu. Dan dia kata bahawa Nabi bagi kelonggaran untuk duduk di Mekah selama 3 hari, dan bukannya kerana Nabi nak tetapkan tempoh qasar sembahyang. Itu cerita lain, itu bab pembukaan kota Mekah. Siapa nak duduk kat situ, Nabi sebut 3 hari, dan Nabi tak cerita bahawa benda yang Nabi tetapkan itu berkaitan dengan qasar sembahyang. Tak ada. Tidak ada. Cuma para ulama' je. Sebab tidak ada dalil-dalil, maka dia ambil lah benda-benda tu sebagai cara untuk menetapkan berapa hari. Yang keempat, sama juga tuan-tuan sekalian, ketetapan Umar Al-Khattab terhadap orang Yahudi, orang Kristian, Majusi duduk di Madinah. Dia kata bahawa itu adalah ketetapan kepada ahli zimmah, orang bukan Islam yang duduk dalam negara Islam, dan tidak ada kaitan dalam masalah qasar sembahyang. Yang kelima tuan-tuan sekalian, sama juga yang kita cerita tadi tentang tetamu yang datang ke rumah. 3 hari kita layan dia, lebih daripada 3 hari gugur kewajipan kita untuk layan dia sebagai tetamu. Baik, maka dia tidak ada kaitan dalam masalah qasar sembahyang. Begitu juga dalil yang kedua tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan 10 hari dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, bahawa hadis itu
Dia kata bertentangan dengan hadis-hadis lain yang menunjukkan bahawa Nabi pernah menetap 4 hari di Mekah dan sebagainya, dan Nabi pernah duduk selama 10 hari di Mina, Arafah dan Muzdalifah dan sebagainya. Maka bilangan 15, 10 hari, 4 hari ni, setiap satu tu bertentangan di antara satu sama lain. Maka para ulama mengatakan bahawa itu menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sendiri tidak menetapkan bilangan hari. Kalau Nabi tetapkan bilangan hari, mesti konsisten, kan? Mesti sama. Kalau 4 hari, 4 hari, kan? Kalau 15 hari, 15 hari lah. Kenapa? Ada masa 15 hari, ada masa 10 hari, ada masa 18, ada masa 19, ada masa 20, menunjukkan bahawa tidak ada ketetapan yang tegas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain pun lebih kurang sama, muslimin muslimat sekalian. Maka akhir sekali kita buat kesimpulan, pandangan yang terpilih daripada 3 pandangan ni. Yang pertama pandangan siapa? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, kan? 3 mazhab utama. Ini jumhur. Jumhur kata 3 hari ke bawah qasar sembahyang. 4 hari ke atas tak boleh qasar sembahyang. Yang kedua ialah mazhab Hanafi, kan? Hanafi, Al-Muzani daripada mazhab Syafi'i, dia berpendapat bahawa boleh qasar sembahyang selagi mana dalam tempoh yang kita cerita tadi, iaitu berapa hari? 15 hari tak? Tadi 15 hari kan? Baik, 15 hari. Yang cerita 18 hari tu pendapat lain. 18 hari, 19 hari pendapat lain. Hanafi kata 15 hari. Kemudian pendapat yang ketiga yang kita cerita tadi tuan-tuan, iaitu pendapat Said Sabiq, pendapat Imam Ibn Taymiyah, pandangan yang lain-lain seperti para salaf dan sebagainya. Mereka berpendapat bahawa tidak ada bilangan tertentu, tetapi lebih kepada keadaan yang dialami oleh orang yang bermusafir berkenaan. Maka dia kata daripada 3 pandangan ni kita pilih yang mana? Tuan-tuan sekalian, adakah kita nak pilih pandangan jumhur? Bagi sesiapa yang dia tengok jumhur itu lebih tepat, maka dia boleh beramal dengan pandangan jumhur. Baik. Tapi daripada 3 pandangan ini, sebahagian pihak mengatakan bahawa pandangan yang ketiga itu lebih baik, iaitu pandangan yang ketiga, Ibn Taymiyah, pandangan Said Sabiq dan sebagainya, ia mengatakan bahawa tidak ada bilangan tertentu. Selagi mana keadaan kita tu keadaan musafir, selagi itulah dianggap sebagai musafir, dan selagi itulah boleh menunaikan solat secara qasar. Baik, akhir sekali tuan-tuan, hak mana tuan-tuan tengok yang lebih apa ni? Nak kata lebih logik, bukan lebih logik, tapi yang tuan-tuan tengok lebih menepati kehendak syarak. Kehendak syarak apa dia kita tengok? Kehendak syarak ni tuan-tuan nak kena tengok yang mana? Kehendak syarak kita nak kena tengok Quran dan hadis. Itu kehendak syarak, kan? Nombor 1 apa dia? Quran. Bila Quran tadi, dalam ayat Quran tadi, dia kata bahawa bila kita bermusafir, berjalan atas muka bumi, maka tidak salah, tidak dikira sebagai berdosa. Mana rukhsah, diberi keringanan untuk kita mengqasarkan solat. Quran sendiri dia tak sebut berapa hari, selagi mana kita berjalan atas muka bumi. Hadis pula kita dah cerita dah panjang lebar tadi tuan-tuan sekalian. Ada yang 15 hari, 10 hari, ada yang 18, 19, 20 dan sebagainya. Ada yang kita cerita tadi 3 hari, tak termasuk hari perjalanan. Maka daripada situ tuan-tuan boleh tengok, adakah Nabi menetapkan bilangan hari? Nabi tidak menetapkan bilangan hari. Ada masa 3 hari, ada masa 10 hari, ada masa 15, ada masa 18, 19, 20. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa tidak ada satu ketetapan daripada Nabi. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, para salaf umpamanya mengambil pendapat yang ketiga sebagai pendapat yang lebih tepat. Walau bagaimanapun kita dalam hal ini kita berlapang dada, mana-mana daripada 3 pendapat itu ataupun pendapat lain. 3 hari yang kita belajar tadi, kan? Kemudian 15 hari, kemudian tidak ada bilangan. Itu 3 pendapat. Selain daripada 3 pendapat yang kita bahaskan tadi, ada juga pendapat yang kata 10 hari yang kita cerita sekali lalu tadi. Ada juga pendapat yang kata 18 hari. Ada juga yang kata 19 hari dan sebagainya. Maka semuanya itu ada dalil masing-masing. Walau bagaimanapun kita cuba mencari yang terbaik daripada yang demikian. Wallahu a'lam.
Kalau tuan-tuan ada satu dua soalan. Ada sebarang soalan? Tak ada? Ya. Student, student perempuan. Baik, student perempuan dia nak keluar bermusafir secara berseorangan. Baik, tuan-tuan sekalian, isu ini pernah dibahaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Baik. Hukum asal dia boleh ke tak boleh? Kita ambil hukum asal dulu. Hukum asal dia wajib bagi perempuan yang ingin bermusafir untuk mempunyai mahram. Kan? Untuk mempunyai mahram. Baik. Sekarang ni Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang dia ulasnya ialah kenapa diwajibkan mahram? Adakah dia ada sebab yang tertentu, dia ada tujuan yang tertentu ataupun tidak? Ini kita pernah bahas hari itu bila kita belajar dalam tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang kaifa nata'amul ma'as sunnah, kan? Bila kita belajar kaifa nata'amul ma'as sunnah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah, kan kita cerita macam mana Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia kata bahawa hadis-hadis ni kita bagi tajuk, dia ada tujuan-tujuan dia dan sebagainya. Pada masa itu kita pernah ulas bahawa antara ulasan Syekh Yusuf Al-Qaradawi ialah tujuan utama kenapa diwajibkan perempuan untuk ditemani oleh mahram ialah untuk tujuan keselamatan dia. Untuk tujuan keselamatan dia. Maka jikalau uruf sesuatu tempat itu ataupun permusafiran seseorang perempuan tadi, keadaan lazimnya ialah dia selamat. Kan? Keadaan lazimnya keselamatan dia terjamin. Maka pada masa itu, walaupun dia tidak ditemani oleh mahram dia, musafir dia tadi dikira sebagai diizinkan oleh syarak. Contohnya apa dia, tuan-tuan? Contohnya katalah macam sekarang. Anak kita dapat belajar di katalah di England, kan? Kalau kita kira hukum asal tadi, boleh tak dia pergi England tanpa ada mahram? Hukum asal dia tak boleh, kan? Tak boleh. Tapi dalam keadaan sekarang ni, keluarga hantar sampai di airport, dia masuk gate, kan? Dia masuk gate. Bila dia masuk gate tu, tuan-tuan sekalian, selamat tak? Selamatlah dengan, yalah sekarang ni dengan macam-macam detektor, kan? Sekarang ni tuan-tuan pakai kasut tinggi atas buku lali sikit, kena buka kasut dah. Tali pinggang kena buka. Dia check semua. Maknanya bila sampai ke airport tu, keluarga babai je, kan? Bila dia masuk security check tu, babai je. Dia selamat tak kat situ? Selamat. Dari segi lazimnya dia selamat. Lepas tu naik kapal terbang. Ni tuan duduk terlintas, ustaz hilang kapal terbang pula. Itu cerita lain. Benda yang hak luar daripada biasa, dia tak jadi hukum. Dia tak jadi hukum. Benda hak luar daripada biasa, hukum ni diambil kira hak lazim. Benda hak lazim. Lazimnya bila naik kapal terbang selamat tak? Selamat, kan? Benda hak hilang, kemalangan ni benda hak pelik-pelik sekali-sekala, benda yang jarang-jarang berlaku. Macam tuan-tuan kata lah, naik kereta daripada Paya Terubung ni nak pergi ke Kepala Batas, selamat tak naik kereta? Ke tuan-tuan nak kata, oh tak boleh ustaz, bahaya? Mana? Tak bahaya. Tapi ada tak orang aksiden mati? Ada tak? Ada. Naik kereta, aksiden mati. Kadang-kadang bukan salah kita pun, salah orang belah sana, dia bawa laju, dia pergi landar divider, melompak kereta dia, hempak atas bumbung kereta kita, na'udzubillah, tapi mati. Adakah itu adalah tanda bahawa naik kereta daripada Penang pergi ke Sungai Petani sebagai bahaya? Tak, itu tidak bahaya. Balik pada cerita kita, dia naik kapal terbang, sampai dekat Dubai pun dengan security check apa semua, duduk transit 2-3 jam, lepas tu sambung pula pergi ke UK, ke London, ke Newcastle dan sebagainya. Sampai di situ ada kawan-kawan pegawai pula daripada penaja dia, daripada kerajaan Malaysia, kedutaan sambut dan sebagainya. Adakah keselamatan dia terjejas?
Tidak terjejas. Maka dengan sebab itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata bahawa dalam keadaan zaman sekarang, dengan keadaan yang macam tu, dengan uruf yang ada sekarang, itu tidak bahaya. Yang bahayanya apa dia contohnya? Dia naik bas seorang-seorang pergi Sungai Petani. Bahaya tak? Yang tu bahaya. Anak kita duk tunggu SPM, umur 18 tahun, naik bas kat dekat apa, Sungai Nibung kat sini. Naik bas kat Sungai Nibung. Cuba tuan-tuan bayang, dalam bas tu siapa ada? Macam-macam jenis ada. Kan? Kek lagi ada lelaki mana pergi suar minuman yang dia bubuh ubat dan sebagainya. Dadah sintetik ke yang duk berlaku hak baru ni dan sebagainya. Apa nak jadi? Itulah yang dikatakan bahawa wajib ditemani oleh mahram. Maka sebab tu kita tuan-tuan, anak kita contohnya, dia nak keluar. Nak pergi mana? Nak pergi the mall. Nak pergi shopping mall contohnya. Nak pergi shopping mall. Tuan-tuan tak boleh lepaskan dia macam tu. Haram hukum dia. Selagi tuan-tuan tidak yakin keselamatan dia. Ni mak ayah berapa ramai. Dia biar anak dia keluar pergi Komtar ke pergi mana. Tanpa mengambil kira. Dia keluar pergi jumpa siapa. Dia tak ambil kira. Dia biar je anak perempuan dia keluar. Itu haram. Itu yang kata wajib ditemani oleh mahram. Kecuali dia keluar dalam grup dia 3-4 orang dan kita tahu hati budi 3-4 orang ni macam mana akhlak dia, dan kita tahu bahawa dalam keadaan biasa 3-4 orang ni takkan berlaku benda-benda yang pelik, maka itu tak apa, kita biarkan dia keluar. Sebab tu bagi dalam keadaan sekarang, mak ayah yang biarkan anak dia keluar tanpa ada mahram dan tak ambil tahu pergi ke mana dan sebagainya, itu hukumnya adalah haram. Baik, soalan, bagaimanakah hendak menentukan kita ni bermukim atau bermastautin? Ada yang cakap bermukim tu dikira jika kita niat tinggal di situ sampai mati. Bermukim, itu yang saya cerita tadi. 3 ni tuan-tuan kena beza. Dalam mazhab Syafi'i ni, nombor 1 musafir. Musafir ni makna dia berjalan lah. Nombor dia bermukim. Bermukim ni makna dia apa? Bermukim maknanya diam di satu tempat atau menetap di satu tempat untuk jangka masa tertentu, bukan dengan niat nak duduk selama-lamanya. Kalau niat nak duduk selama-lamanya, kita panggil bermastautin. Maka jawapan saya tuan-tuan sekalian, bermukim bukannya nak duduk kat situ sampai mati. Bermukim ialah duduk di situ untuk tempoh yang tertentu dan bukan selama-lamanya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Baik, saya jawab dalam mazhab Syafi'i. Baik. Yang kedua, jika bermusafir dengan niat untuk menziarahi saudara, tetapi dalam masa yang sama diselangi aktiviti yang tidak berfaedah, contohnya pergi pusat hiburan, masih bolehkah jamak qasarkan solat? Yang ni kita dah bincang dalam kuliah kita yang lalu, iaitu hukum mengqasarkan solat atau jamak solat dalam keadaan musafir tadi dengan tujuan maksiat, kan? Musafir dengan tujuan maksiat ni dia kena beza. Satu, musafir tujuan maksiat. Nombor dua ialah bermusafir tujuan dia baik tapi diiringi dengan maksiat. Contoh macam mana? Contoh, kita datang daripada Penang nak pergi ke Kuala Lumpur pasal apa? Nak pergi kerja. Kerja kita dekat Kuala Lumpur. Tiap-tiap hujung minggu balik ke Penang sebab keluarga kita ada kat Penang. Maka kita pun naik bas di Sungai Nibong nak pergi ke Kuala Lumpur. Musafir kita tadi maksiat ke tidak? Bukan maksiat, kan? Bukan maksiat. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba bas ekspres tu pergi buka cerita tak elok. Kan? Dulu-dulu selalu duk berlaku. Dulu-dulu kan. Sekarang ni saya rasa tak ada dah kot. Wallahu a'lam, saya tak tahulah. Tapi dulu-dulu masa zaman saya student tahun 90-an, banyak sangat komplain daripada pelajar yang bagi tahu driver bas ni sengaja pasang cerita tak elok. Bukan tak elok sikit-sikit, tak elok teruk-teruk. Punya tak tahulah apa pasal apa driver bas buat kerja lagu tu. Mungkin dia tengok ramai budak perempuan dan sebagainya, kita tak tahu. Baik. Adakah musafir kita tadi dikira sebagai tidak boleh menunaikan solat qasar ataupun jamak hanya disebabkan oleh maksiat dalam perjalanan? Bukan tujuan perjalanan, dalam perjalanan. Ataupun satu orang tu dia minum minuman keras dalam perjalanan.
Ataupun dia sempat pergi beli nombor ekor dalam perjalanan, dan lagi sambil duk tunggu bas nak bertolak tu, dia pergi cari sekejap, dia pergi beli sekejap. Adakah itu dibolehkan? Jawapan dia, tuan-tuan sekalian, yang tu dia tidak dikira dalam sebagai tujuan bermusafir. Sebab tu yang tu setiap orang dia akan buat maksiat, kan? Maka dia boleh untuk mengqasarkan solat. Tetapi kalau musafir dia tujuan maksiat, apa dia? Iaitu dia nak pergi merompak dekat Kuala Lumpur. Nak pergi merompak, semayang juga. Kita tak tahulah kan. Katalah dia semayang juga. Lepas tu dia nak qasar semayang. Nak pergi Kuala Lumpur, dia nak merompak. Yang kita mengaji dalam kuliah kita yang lalu, para ulama berbeza pendapat, dan pendapat yang kita tarjih dalam kuliah yang lalu ialah tidak dibenarkan. Syarak tak bagi kemudahan kepada orang yang bermusafir dengan niat maksiat. Sebab apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong ni, kemudahan yang kita bagi dan sebagainya ini untuk perkara kebajikan dan juga takwa, bukannya dalam perkara dosa dan juga perbalahan. Yang ketiga, bolehkah menjamakkan solat ketika sampai di rumah setelah bermusafir? Sebab ada orang cakap kalau dah sampai rumah tak boleh qasar, tapi boleh jamak. Baik. Sampai rumah ni rumah mana? Dia bergantung rumah mana. Kalau rumah yang kita memang duduk di situ, kan? Rumah yang kita duduk di situ, bila kita sampai rumah kita je, ataupun kita sampai qaryah kita, maka tidak lagi dibenarkan untuk dia solat qasar. Ni qasar dulu ni. Tak dibenarkan dia solat qasar. Sebab apa? Qasar ni kaitan dia ialah dengan bermusafir. Tapi kalau rumah yang kita sampai tadi, yang kita cerita tadi, rumah siapa dia? Rumah anak kita. Rumah kita ke? Bukan rumah kita, rumah anak kita. Anak duduk dengan menantu kita, bukan rumah kita. Maka bila kita nak pergi ke rumah anak menantu kita, kalau kita pergi niat nak duduk sekejap, maka kita boleh qasar semayang walaupun kita dah sampai rumah tersebut. Sebab apa? Sebab itu bukan rumah kita. Ataupun macam saya, tuan-tuan, saya balik ke rumah mak ayah saya, kan? Itu bukan rumah saya dah. Rumah saya di Pulau Pinang. Kalau tuan-tuan tanya, Ustaz lepas ni nak duduk kat mana? Saya kata saya tak tahu. Kan? Tak tahu. Tapi bila tak tahu tu, dalam hati saya, setakat ni duduk kat Penang, nak duduk mana? Kan? Tapi saya asal daripada Kelantan. Kalau saya balik ke rumah mak saya contohnya, adakah saya boleh qasar semayang? Saya boleh qasar semayang sebab itu bukan rumah saya. Walaupun ada juga pandangan sebahagian ulama yang kata bahawa rumah mak dengan ayah ni dikira sebagai rumah kita juga. Itu wallahu alam, itu perbezaan pendapat. Tetapi pendapat yang dipilih ialah rumah mak dengan ayah masih dikira tidak dikira sebagai rumah kita. Jamak dia lain. Jamak ni tuan-tuan, rumah kita pun, kalau rumah kita pun, tapi kalau ada keperluan, tuan-tuan kena faham. Jamak dia berbeza dengan qasar. Jamak kalau ada keperluan, maka boleh kita jamak. Cuma Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa dia, dalam fatwa Eropah, tuan-tuan sekalian, dia tidak menggalakkan kita ambil mudah dengan sembahyang jamak. Maknanya kalau boleh sembahyang tamam. Kalau boleh sembahyang tamam, tak boleh elak. Kalau kita nak sembahyang tamam jadi susah sangat, barulah boleh kita jamak sembahyang. Contohnya apa dia? Kat Malaysia ni, masalahnya saya nak bagi contoh payah sebab Malaysia ni negara aman damai. Kan? Cuaca pun cuaca tidak ekstrim. Tapi kalau contoh luar negara, banyak contoh luar negara. Tapi katalah di Malaysia ni, katalah tuan-tuan duduk di Pulau Pinang, yang mana tuan-tuan ni ada, kita nak kata apa? Katalah ada apa? Katalah berlaku kesibukan yang pelik. Kan? Kalau sibuk sikit-sikit dia tak kira. Kan? Katalah benda tu nak kena buat, orang telefon apa semua, kan? Menyebabkan benda tu penting. Ataupun kita kata macam doktor contoh. Kan doktor? Contoh macam doktor. Dia saat lagi dia kena pergi cek pesakit, ada operation dan sebagainya. Kan? Boleh tak dia sembahyang jamak di rumah dia? Boleh tak? Sembahyang jamak di rumah, bukan qasar, jamak. Boleh tak jamak kat rumah?
Walaupun hospital tempat dia bertugas tu sebelah je rumah dia. Boleh tak? Boleh. Pasal apa tuan-tuan? Takkan masa dia operate kawan tu, Sat lah aku nak semayang Sat. Tinggal. Kau tengah-ngor. Dadah duduk tengah-ngor macam ni, duduk tinggal. Tak. Dia jamak semayang. Sebab kadang-kadang pembedahan mengambil masa 4-5 jam dan sebagainya. Maka itu contoh tuan-tuan sekalian, boleh jamak. Kalau tuan-tuan tanya saya, boleh tak ustaz bagi tahu sibuk yang macam mana ataupun keperluan yang macam mana, hajat yang macam mana yang boleh dikira sebagai boleh jamak? Yang tu tuan-tuan fikir sendiri. Fikir macam mana? Fikir macam ni. Selagi tuan-tuan boleh semayang tamam, semayang tamam. Selagi boleh tamam. Tapi kalau tuan-tuan rasa payah nak tamam ni, nak buat 4 rakaat payah, maka pada masa itu, selagi tuan-tuan boleh semayang pada waktu, semayang pada waktu. Tapi tiba-tiba tuan-tuan tengok, oh ni tak boleh ni. Anak perempuan duk tunggu, nanti dia tunggu seorang-seorang, bahaya dekat dia. Dan kita agak, bila kita nak pergi tu akan menyebabkan berlaku kesusahan nak semayang dan sebagainya, maka pada masa tu boleh kita jamak semayang. Itu contoh tuan-tuan sekalian. Baik. Ya. Ni soalan ni saya rasa dah ulas dari tu. Dalam traffic jam, macam mana? Traffic jam. Tuan-tuan duduk di paya terhubung. Kerja belah seberang jaya. Bila kerja di belah seberang jaya, tuan-tuan katalah tuan-tuan keluar daripada pejabat nak balik ke rumah, asar belum masuk. Hari tu kita dah bincang dah. Asar belum masuk. Tapi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dah ada pengalaman dah. Keluar pukul berapa, mesti jam, kan? Ini kita kira kelaziman. Dah kita hari-hari keluar pukul berapa mesti jam. Tak, mesti jam. Sekarang ni tuan-tuan dah tahu bila jam, tuan-tuan nak semayang dalam kereta ke, nak semayang jamak kat rumah. Dah jam, tengok maghrib lagi 15 minit. Tuan-tuan dah tahu memang tak sempat dah nak semayang asar. Kecuali semayang dalam kereta. Tuan-tuan nak semayang kat macam mana? Nak semayang macam mana? Nak ambil air semayang? Nak ambil air semayang kat mana? Ambil daripada daripada kereta. Yang tu panas. Yang tu panas. Nak ambil macam mana tu? Yang tu tak boleh. Nak ambil kat mana? Nak ambil daripada air laut. Air laut memang banyaklah kat bawah, tapi takkan nak terjun. Tak ada air kan? Bila tak ada air, tuan-tuan nak bertayamum. Bertayamum boleh. Pasal apa? Sebab cushion kereta dah 5 bulan tak vacuum. Sekali tepuk, keluar kan? Boleh berdasarkan pendapat Imam Bukhari, kan? Tapi dalam pendapat Imam Syafi'i dan pendapat jumhur, dia kata tak boleh. Dia kata mesti debu tanah. Dan sebagai pendapat kata kalau pasir pun tak boleh. Itu terpulang kepada tuan-tuan lah, tuan-tuan pegang kepada pendapat yang macam mana. Baik, sekarang ni bila keadaan macam tu, yang mana yang lebih baik untuk tuan-tuan? Semayang dalam kereta, dalam keadaan tuan-tuan bertayamum pakai cushion habuk cushion kereta. Lepas tu pula kiblat baru nak belajar, tak tahu kiblat kat mana contohnya lah. Ataupun kiblat main agak-agak tengok matahari jatuh kat mana. Kan? Dalam keadaan semayang pun tak boleh nak pastikan kiblat dada kita menghadap kiblat sepanjang kita semayang, ataupun kita plan awal-awal, kita dah tahu biasanya akan jam, kita semayang elok-elok dekat pejabat, kita jamak terus di pejabat. Yang mana tuan-tuan nak ambil? Jamak. Kita jamak sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab hadis Ibn Abbas mengatakan bahawa benda tu asalkan ada keperluan, untuk tidak ada hajat, untuk bagi kemudahan kepada umat. Maka para ulama dah bincang, tak semestinya benda mesti hujan baru boleh jamak, ataupun berlaku benda-benda yang sebagaimana di negara lain. Tak semestinya macam tu. Maka jam sekalipun boleh dijadikan sebab untuk kita jamak. Di UK tuan-tuan sekalian, di UK mesyuarat pun, sebab kita bermesyuarat dengan orang bukan Islam, kebanyakan student kita dan pegawai kita, mereka semayang jamak sebelum daripada mesyuarat. Sebab mesyuarat ni susah, kita nak keluar dan sebagainya. Wallahu a'lam.
Ya. Okey. Sekarang ni soalan ni jamak hujan. Jamak hujan tuan-tuan sekalian. Sebenarnya para ulama ni berbeza pendapat. Jamak hujan ni kita boleh buat seorang-seorang. Jamak boleh buat seorang-seorang, ataupun jamak hujan ni kita buat di masjid, ataupun jamak hujan ni kena mesti berjemaah. Baik, jamak hujan ni tuan-tuan sekalian, nombor satunya yang berlakunya ialah di masjid. Kan? Baik, di masjid. Maka bila hujan, itu pun hujan ni juga para ulama' dia duduk bincang. Hujan ni hujan yang macam mana? Adakah hujan macam zaman kita ni boleh ataupun tak boleh? Mungkin tuan-tuan akan tanya, apa beza hujan zaman dulu dengan hujan zaman sekarang? Beza dia tuan-tuan sekalian, zaman dulu tak ada kereta. Kan? Tak ada kenderaan. Macam kita sekarang, datanglah ribut macam mana sekalipun, kita terjejas tak? Tak terjejas sebab kereta tu tertutup rapat. Air tak kena dekat badan kita, udara sejuk tak kena pada badan kita, bahaya pun tidak ada. Kita boleh bawa kereta daripada rumah kita dengan selesa sampai ke masjid, kecuali masjid tu tidak ada bumbung, itu cerita lain. Untuk kereta kita basuh sekejap. Maka yang tu pun para ulama bincang. Tapi yang saya boleh cerita kepada tuan-tuan sekalian ialah sebenarnya jamak ni boleh dalam semua keadaan yang tuan-tuan tengok bahawa tuan-tuan perlu kepada jamak. Maksudnya macam ni, tuan-tuan duduk di masjid, tiba-tiba hujan. Kan? Tiba-tiba hujan. Dan tuan-tuan tengok keadaan tu, tuan-tuan kata, kalau kita nak balik dan sebagainya, menyebabkan kita payah nak datang balik dan sebagainya, maka pada masa tu boleh kita jamak. Tapi kita boleh agak hujan tu sekejap ke dan sebagainya, bergantung pada keadaan. Dan sebahagian pandangan mengatakan bahawa zaman kita sekarang ni lebih baik daripada zaman dulu, dan mereka mengatakan bahawa tak boleh. Ada juga pandangan sedemikian. Sebab apa? Sebab zaman kita sekarang ni dengan jalan tarnya, dengan keretanya dan sebagainya, maka mereka kata bahawa kesusahan sebagaimana zaman dulu tidak boleh disamakan. Maka sebab tu mereka kata walaupun zaman sekarang hujan, tapi tak boleh jamak. Tapi saya lebih cenderung untuk bersetuju dengan pandangan yang pertama, bahawa asalkan dia hujan, walaupun zaman kita sekarang ni lebih baik daripada zaman dulu, tetapi saya menerima pandangan yang pertama yang mengatakan bahawa boleh kita jamak. Kemudian soalan yang kedua tu ialah, boleh tak kita jamak, contohnya kita sembahyang berjemaah di rumah. Sebab hujan, tiba-tiba kita berjemaah di rumah. Tuan-tuan sekalian, berjemaah di rumah ni, terus terang saya bagi tahu kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ikut strict kepada sunnah, dia bukan sunnah Nabi. Dia bukan sunnah Nabi. Dan hari tu pun kita cerita dalam kuliah yang dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak memadai bagi seorang lelaki sembahyang kat rumah walaupun dia berjemaah dengan isteri dia. Sebab tu kita selalu sebut dalam kuliah kita bahawa kalau tuan-tuan nak cari pahala, nak cari keredaan Allah Ta'ala, tuan-tuan kena ikut strict kepada sunnah Nabi. Jangan sengaja sembahyang kat rumah. Jangan sengaja sembahyang kat rumah. Sembahyang, pastikan tuan-tuan sembahyang di tempat syiar. Maknanya di masjid, di surau, di madrasah, tempat orang sembahyang berjemaah secara beramai-ramai di tempat tu. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya mengatakan bahawa tak boleh tuan-tuan, sebab hujan tuan-tuan nak sembahyang jamak di rumah, tak boleh. Tapi kalau kes macam di UK tuan-tuan sekalian, kita tak ada masjid kita jauh. Lepas tu dengan cuaca pula ekstrim, kan, cuaca ekstrim menyebabkan kami di UK dulu, kami buat giliran. Rumah siapa yang kita jadikan surau minggu ni, contoh, minggu depan rumah orang lain pula. Kalau macam tu boleh kita jamak, kan, sebab kesusahan bila kita nak keluar rumah, kita susah. Sebab Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia kata, sebenarnya jamak ni kita jangan permudahkan dia. Bila rasa perlu sangat, baru kita jamak. Sama macam mesyuarat. Kalau mesyuarat, tuan-tuan boleh jenis mesyuarat panjang 3-4 jam. Tuan-tuan boleh keluar sekejap, pergi bilik air sembahyang sekejap. Maka itu lebih baik tuan-tuan sembahyang dalam waktu dan bukan sembahyang jamak. Jamak ni bila kita tengok nanti kalau kita keluar, bos kita marah, performance jadi tak elok dan sebagainya, barulah kita jamak atas kemudahan yang Islam bagi kepada kita. Wallahu a'lam. Jarak yang dibolehkan untuk sembahyang qasar, kita pernah bincang bahawa
dari segi pendapat, dia ada beberapa pendapat. Antara pendapat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i dan yang dipakai dalam negara kita ialah 2 marhalah. Kan, 2 marhalah. Kalau kita nak ambil antara 50 hingga 60 batu ataupun 80 km hingga 90 km lebih. Baik. Tetapi yang kita bincang hari itu, bila kita buat pentarjihan, para ulama mentarjihkan bahawa antara beberapa pendapat tentang jarak itu sebenarnya tidak ada jarak. Sebenarnya tidak ada jarak. Ada yang kata tiga batu pun ada. Kan, ada yang kata 3 batu. Baik, sebenarnya tidak ada jarak. Yang penting kita keluar daripada kawasan rumah kita. Dalam konteks kita sekarang, yang senangnya keluar daripada Korea. Yang senang kita nak ambil kira. Keluar daripada taman perumahan ataupun keluar daripada Korea, kita dalam perjalanan walaupun tidak ada jarak tertentu, tapi keadaan kita tahu itu keadaan musafir. Keadaan musafir yang kita pernah cerita hari itu ialah contohnya susah untuk dia balik semula ke rumah, ambil bekalan dan sebagainya, susah untuk dia ulang alik balik ke rumah. Itu dikira sebagai musafir. Kan? Tapi dalam masalah masyarakat sekarang ni, yang kadang-kadang mereka mungkin tak mengaji dan mereka susah nak tentukan aku ni musafir ke tidak musafir. Maka sebahagian ulama kata lebih senang kita tetapkan kilometer. Sebab itu bila kita bercakap dengan orang awam, biasanya ulama dia lebih suka ambil 2 marhalah dengan mengatakan bahawa sekitar 80 hingga 90 km dan jangan terlalu rigid dari segi bilangan kilometer. Maknanya kalau dalam 70 lebih dekat-dekat 80, itu pun boleh dikira sebagai musafir. Jadi jawapan saya ialah bahawa tidak ada satu jarak khusus untuk kita kata musafir. Bergantung kepada uruf, keadaan kita. Wallahu a'lam. Cukup? Dah? Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ini ada manfaat, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.